Selamat sejahtera, nama saya Jaya Sri Kumar, nombor matrik 22111085. Definisi insan. Kata insan yang berasal dari al-unsur dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 65 kali dalam 43 surah. Insan dalam istilah ini secara etimologis bermaksud harmonis, lemah lembut, tampak atau pelupa. Kata insan juga dalam Al-Quran untuk menunjukkan kepada manusia dengan jiwa dan raganya. Kata ini dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 73 kali, di antaranya terdapat dalam surah An-Nisa ayat 28. Maksud insan menurut pandangan ahli falsafah ada dua. Satu, manusia adalah homo sapiens, artinya makhluk yang mempunyai budi. Yang kedua, manusia adalah animal rational, artinya bintang yang terpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anissa binti Muhammad Yassin. Nombor matrik saya 221068. Dan insan daripada perspektif barat ialah menurut falsafah barat ia melalui 3 zaman, iaitu zaman klasik, zaman Yunani, zaman pertengahan dan zaman moden. Di zaman klasik, pandangan Aristotle menyatakan man is rational being, a man is rational animal. Bermaksud rationality adalah apa yang memisahkan manusia daripada semua haiwan lain. Itulah yang menjadikan mereka unik dan manusia sebagai makhluk yang berfikir. Pada zaman pertengahan, pengaruh Kristian kuat dan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Pada zaman moden, menurut fahaman eksistensialisme dibawa oleh Jean-Paul Sartre, manusia itu lahir tanpa panduan hidup untuk mencari makna dan kehidupan sendiri. Dengan agama Hindu, manusia hidup di dunia sentiasa berusaha mencari kemewahan dan keseronokan. Manusia seharusnya sedar bahawa mereka juga mempunyai tanggungjawab atau dharma, dan sekiranya manusia tidak dapat melaksanakan tanggungjawab mereka, maka mereka tidak akan dapat melepaskan diri daripada kesengsaraan yang terperangkap dengan ketidaksempurnaan hidup di dunia. Matlamat kehidupan manusia menurut ajaran Hindu adalah untuk mencapai moksha. Kesempurnaan atau moksha hanya dapat dicapai melalui manusia melakukan kebaikan di dunia ini, kerana mereka akan hidup lagi pada dasa wasa yang akan datang. Agama Hindu juga menekankan sifat ketuhanan yang wujud dalam setiap diri manusia, dan lantaran kerana itu sifat ketuhanan ini menjelaskan kenapa agama Hindu menganggap manusia sendiri bersifat abadi dan tidak musnah. Assalamualaikum, nama saya Nursyah Aqilah binti Muhammad Syaidi, nombor matrik 221087. Saya akan menerangkan tentang salah satu konsep manusia dalam aliran pemikiran falsafah Cina, iaitu Confucianism, di mana manusia perlu mengikuti etika untuk mencapai kebahagiaan. Confucianism diasaskan oleh Confucius yang dilahirkan pada tahun 551 sebelum Masihi di Zhou dan berasal dari keturunan bangsawan. Ajaran yang dibawa oleh Confucius bukanlah agama tetapi kehidupan. Beliau lebih kepada soal kehidupan sosial manusia sesama manusia dan tidak pernah mengkaji tentang kehidupan atau perkara gaib. Ajaran Confucianism menekankan bahawa manusia agung mestilah mempunyai sifat yang penuh dengan kasih sayang dan segala pergerakan bebas daripada penyelewengan dan sifat kekerasan. Beliau mengajar bermacam-macam jenis ilmu pengetahuan. Falsafahnya mahu mendidik manusia melalui saluran pendidikan bagi menghasilkan manusia yang sempurna. Mereka yang mempunyai sifat yang sedemikian mempunyai peribadi yang agung dan budiman serta dikenali sebagai Chunzi. Chunzi merupakan matlamat utama dalam ideologi kemanusiaan Confucianism. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Amir Iskandar, nombor matrik 221074, ingin membentangkan tentang konsep manusia dalam Islam. Konsep manusia menurut Islam berdasarkan dari tujuannya diciptakan adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah, yang artinya kita menganggap Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang layak untuk disembah, menjadi tempat bergantung, diagungkan dan mengikut seluruh perintahnya. Selain itu, manusia juga sebagai khalifah di bumi yang berperanan menjalankan amanah dan memikul tanggungjawab yang diberi kepadanya. Seterusnya, asal kejadian manusia dari perspektif Islam. Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah SWT ialah Adam AS. Dari Adam, Allah menciptakan Hawa, dan dari kedua-duanya berkembang biak zuriat manusia hingga sampai ke hari ini. Seterusnya pula ialah kejadian manusia menurut Al-Quran.
manusia diciptakan dari pati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan pati itu setitis air benih. Kemudian kami ciptakan air benih itu menjadi sebuku darah beku. Lalu kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging. Kemudian kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang. Kemudian kami balut tulang-tulang itu dengan daging. Setelah sempurna kejadian itu, kami membentuk dia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya. Maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah adalah sebaik-baik pencipta. Seterusnya pula ialah proses kejadian manusia dari perspektif Al-Quran. Yang pertama ialah nutfah. Nutfah ialah bermula selepas persenyawaan, iaitu pencantuman sel, sperma dan ovum. Kemudian terbentuklah alaqah. Alaqah adalah sel yang sudah disenyawakan itu akan tertanam di dinding-dinding rahim. Kemudian terbentuklah mudghah, iaitu darah beku bertukar menjadi seketul daging. Kemudian terjadinyalah izham dan lam, peringkat pembentukan tulang yang mendahului pembentukan otot-otot. Apabila tulang-tulang telah dibentuk, otot-otot akan membungkus rangka tersebut, darah mulai mengalir dan membentuk sistem pernafasan. Seterusnya adalah khalqan akhar, iaitu penyempurnaan organ yang lebih kompleks seperti perut, usus, hati, kaki, tangan dan buah pinggang. Dan terakhir sekali ialah nafkhur roh, iaitu peringkat peniupan roh. Ulama bersepakat peniupan roh ini berlaku selepas 40 hari dan selepas terbentuknya organ-organ tubuh. Sekian. Kesimpulannya, terdapat pelbagai konsep Islam dalam perspektif falsafah. Contohnya dari segi Islam, falsafah ini berdasarkan kepada fahaman Islam mestilah berlandaskan kepada ajaran agama Islam dan kepercayaan dalam agama tersebut. Tetapi, dari segi barat pula, konsep insan bukan bersifat monolitik dan mempunyai kepelbagaian konsep insan kerana barat melalui 3 zaman, iaitu zaman klasik, zaman pertengahan dan zaman moden. Tamadun Cina pula lebih berbentuk set-set idea dan bukan bersifat wahyu agama yang bermaksud untuk mengikut prinsip-prinsip etika di dalam hidup. Akhir sekali, dari sudut pandangan Hindu pula, manusia hidup di dunia sentiasa berusaha untuk mencari kemewahan dan keseronokan.